artikel ni boleh baca sepenuhnya lah. Pertama sekali, saya dah bentangkan hari itu daripada segi dapatan, populariti Datuk Seri Anwar Ibrahim, hala 7 negara dan juga rakyat majoriti lebih daripada 60% berpuas hati, almost 70% berpuas hati dengan hala 7 negara, berpuas hati dengan keputusan PRU dan berpuas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu secara umum. Dan saya setuju bahawa dapatan itu boleh berubah pada bila-bila masa. Namun, even the latest one yang kita kaji sekalipun mendapati daripada segi hala 7, daripada segi populariti, masih belum ada ura-ura mengatakan ia akan menurun dalam masa yang terdekat. Terutama sekarang ini, hari raya semakin mendekat, bantuan-bantuan dah mula disalurkan, bajet pun sudah dibentangkan, dan kita lihat bagaimana benda ini bagi saya rakyat faham kenapa Anwar Ibrahim dilihat popular. Number one, bagi yang lama tu dikenal siapa Anwar Ibrahim. Tetapi bagi yang baru, mereka nak melihat kestabilan kerajaan dan tak nak lagi ada negara yang kucak-kacir. Tak nak lagi ada negara yang kucak-kacir. Itu yang berlaku sekarang ni. Mereka nak melihat kepada kestabilan dalam negara. Sebab kestabilan dalam negara menjamin mereka boleh cari makan, tuan-tuan. Sebab apa mereka boleh cari makan? Sebab kebanyakan kita still rely kepada projek-projek kerajaan atau at least sub kepada projek kerajaan. Kerajaan adalah still vendor yang terbesar yang memberikan projek kepada bisnes-bisnes di dalam negara kita. Simple. Kerajaan adalah still the biggest vendor di dalam negara kita. Kebergantungan kita kepada kerajaan masih lagi tinggi. Sama ada kerajaan per se, sama ada GLC, GOC, government link, government own, ataupun yang berkaitan dengannya, ataupun agensi badan berkanun sebagainya. Kebanyakan kontraktor kita masih rely kepada projek-projek sebegini. And begitu juga sub-sub dia tu. Jadi disebabkan itu, kebanyakan mereka merasakan kita perlu kepada kestabilan. Bila PN menyentuh bahawa mereka adalah best, bersih dan stabil, kita kata, bersih kat mana, stabil kat mana? Sebab pada zaman mereka lah kerajaan tumbang 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Pertama, masa 2020, Bersatu melompat daripada Pakatan Harapan, membentuk kerajaan dengan UMNO dan juga PAS. Kemudian pada tahun 2021, UMNO melompat daripada Bersatu, membentuk kerajaan di mana UMNO menjadi kerajaan Perdana Menteri. So dekat mana stabilnya dekat situ? Pada tempoh masa tersebut, dalam keadaan rakyat sedang susah, mereka melihat bagaimana ketidakstabilan politik itu juga menjadi tekanan yang besar kepada ekonomi rakyat. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, number one, keyakinan mereka terhadap beliau. Sebab itu kalau dikatanya kenapa Anwar selalu pergi ke luar negara, kenapa Anwar kena berjumpa orang ni, berjumpa itu. Pertama sekali, the first 5 months, 6 months ni, or at least half a month dalam pentadbiran beliau, sangat penting untuk dia nak kena bentuk image dia dahulu. Cuma ialah Fahmi Fadzil. Kan? Fahmi Fadzil, RTM dan sewaktu dengannya, sama ada mereka berjaya memainkan peranan untuk nak mengukuhkan imej Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu satu persoalan. Sama ada setiausaha politik beliau berjaya memainkan peranan, itu satu persoalan. Dan juga kalau kita tengok banyak juga JLC masih belum ada lantikan-lantikan pengerusi lagi. Walaupun adalah yang sudah dilantik daripada badan berkanun dan sebagainya, ada orang mempertikaikan. Walaupun sebelum ini Pakatan Harapan duk kata yang kita tak nak lantik adalah JLC, bukannya badan berkanun. Tapi masih juga orang mempertikaikan. Tak apalah, yang mempertikaikanlah. But point of the matter is, still Anwar masih lagi bagi saya meniti di atas titian usang. Masih lagi meniti di atas titian usang. Betul lah lagu Ekspedisi tu kan. Beliau masih lagi meniti di atas titian usang. Maksudnya, kaedah beliau meniti itu masih dalam bentuk yang berhati-hati. Terima kasih Fluffy Orange. Saya baru tengok. Dalam bentuk yang berhati-hati. Still careful in trading. Dia kena berhati-hati dalam menentukan polisi. Dia kena berhati-hati dalam memainkan bajet. Dia kena berhati-hati interact sesama dia. Dia kena berhati-hati interact intraparti dan intraparti. Sebab any bad decision yang dia akan buat, dan juga kena berhati-hati dalam membuat keputusan apa yang boleh bagi dan tak boleh bagi kepada rakyat. Because apa saja keputusan yang beliau buat akan ada adverse effect, akan ada kesan berbalik kepada kerajaan, kepada diri dia, kepada image dalam beliau nak menghadapi situasi dan negara, image negara sekarang ini. Cuma persoalan, adakah media massa itu sendiri mampu memain peran, dan orang yang dilantik itu sendiri mampu memain peranan nak melonjakkan lagi perkara yang dia bawa.
Itu lagi satu persoalan. Sebab bagi saya, tuan-tuan, kita masih lagi gagal memainkan naratif daripada sudut Islam. Yang pergi masjid, Anwar Ibrahim. Yang pergi sembahyang Jumaat, Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan peranan pegawai-pegawai agama? Bagaimana peranan menteri agama? Bagaimana peranan komunikasi untuk nak menampakkan bahawa sebenarnya inilah imej Islam wasatiyah, masyarakat Islam Madani yang sebenar, Islam yang sebenar, yang nak ditonjolkan itu masih belum nampak perkara tersebut. Jadi kita daripada segi imej Islam, imej Melayu tu belum lagi mampu menyaingi, especially Islam. PAS, for example. That is why media di sini memainkan peranan yang sangat penting. Hari itu saya tanya dalam grup saya, siapa yang buat live? Siapa yang buat live dalam social media? Kita tolak. Sebab kita ada alternatif media. Dalam masa sama, kita kena ada peranan dalam media utama. RTM, media massa, media cetak dan sebagainya, peranan tu kena ada. Kami di media sosial ini hanya boleh memainkan peranan at certain level. Tetapi media utama ni yang akan memainkan peranan yang melonjakkan lebih tinggi. Saya boleh view tiap-tiap malam 10,000. I can have that. Tetapi still, kita ada 32 juta penduduk, 15 juta pengundi. That is a small fraction compared to jumlah pengundi yang dalam negara kita. Penting sebenarnya media massa ni kena main peranan. Orang-orang kita masih lagi tidak dipanggil di dalam RTM bagi memberi penerangan, tidak diperkenalkan sebagai tokoh-tokoh. Sebaliknya, kita masih boleh memanggil orang daripada PAS. Kenapa? Seolah-olah macam kita ni tak ada orang yang bijak pandai. Saya berforum dengan Dr. Halimah tu pun tuan-tuan boleh saksikan sendirilah. Level tu macam mana. And yet, saya tak faham kenapa benda itu boleh berlaku. Tapi ada berita baik lah. Ada kemungkinan nanti saya antara panel yang dipanggil di dalam RTM. Tunggu saya tengah tunggu ni. RTM panggil tak panggil? Bukan saya. Tak kisahlah kalau bukan saya pun panggil lah. Orang kita, siapa? Panggil lah orang kita. Ustaz Wanji ke? Ustaz Wanji. Kenapa Ustaz Wanji tak diangkat? Tokoh agama. Dia muda daripada saya, tuan-tuan. Ustaz Wanji ni tu muda daripada saya. Tapi ilmu dia, terlalu jauh. Bila saya borak dengan dia tu, saya boleh dapat ilmu yang walaupun saya baca buku agama, dia punya pemajaan saya tahu lebih tinggi daripada ramai ustaz yang saya kenal. And yet, dia tak diangkat. Sebaliknya, dia diangkat, tak tahu siapa dah. Tuan-tuan kenal siapa Menteri Agama? Minta maaf saya tanya soalan ni. Tuan-tuan kenal siapa Menteri Agama? Saya tak kenal. To be honest, saya tak kenal. Saya tak kenal Menteri Agama. No, this is not personal attack kepada Menteri Agama. Ini bukan personal attack kepada Menteri Agama. Tetapi nak bagi tahu bahawa kita kena letak, sebab itu Ruwaibidah. Ada satu hadis. Bila kamu meletakkan seseorang yang bukan ahli di tempatnya, di satu tempat yang salah, maka tunggulah kehancuran. Itu masalahnya. Nak salahkan Anwar Ibrahim seorang-seorang pun tak boleh juga. Kita nak kena agresif. Kita nak kena agresif memperkenalkan. Ni tuan-tuan, masyarakat Madani itu pun ramai masih tak faham. Jangan bahaskan Madani dengan kami ni. Tak payah Madani pun kami akan sokong Anwar Ibrahim. Ni 98%, 95% rakyat yang bukan ahli parti mana-mana politik tu, itu yang kena terang. Supaya mereka melihat bahawa sebenarnya ada kerangka Islam yang benar-benar wasatiyah, yang benar-benar membawa kepada jalan yang benar. Bukan yang melampau, bukan yang gurur, kita kata. Bukan yang melampau daripada segi pemahaman dan interpretasi. Kalau bersama dengan DAP, DAP sokong DAP halal, sokong UMNO haram. Kalau bersama dengan UMNO, sokong DAP haram, sokong UMNO halal. Bila dah tak sama dengan DAP dengan UMNO, sokong UMNO masuk neraka, sokong DAP masuk neraka. So, interpretasi tu menjadi personal interpretation. It is no longer, orang kata apa, berdasarkan kepada agama. That is the problem yang kita tak berjaya address buat masa sekarang ini. And itu yang kalau kita gagal address in the next 6 months, jangan salahkan orang lain kalau sekiranya image kita going down. Baik, cerita Syed Saddiq Nasib Syed Saddiq diputus dalam masa terdekat. Again, nak membuktikan tak ada campur tangan dalam dalam kehakiman. Nasib Syed Saddiq diputuskan dalam masa terdekat. Alright. Ini video.
Keputusan sama ada Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman disabitkan atau dibebaskan daripada pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram amla akan diumumkan oleh Mahkamah Tinggi dalam masa terdekat. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menetapkan demikian selepas mendengar penghujaan timbalan-timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syaharuddin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali serta Peguam Gobind Singh Dio yang mewakili ahli Parlimen Muar itu pada akhir kes pembelaan. Sheikh Saddiq 30 tahun didakwa atas 4 pertuduhan iaitu bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana armada berjumlah RM1 juta di CIMB Bank Berhad Menara CIMB KL Sentral pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Beliau juga berdepan 2 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing berjumlah RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah Rayuan Putrajaya pagi tadi mengenepikan hukuman penjara. Okey. Hukuman penjara tu nanti kita cerita. Kes Syed Saddiq ni tuan-tuan bagi saya clear cut lah. Kemungkinan untuk dia nak tak bersalah tu agak payah sebenarnya. The number one kriteria tu, dia nak menentukan apa orang kata bersalah atau tidak ni untuk kes yang macam ni. Yang pertama, dana itu keluar daripada satu agensi ataupun satu tempat di mana dia mempunyai orang kata dia mempunyai kuasa ke atas tempat tersebut. Okay. So dia keluarkan tanpa melalui prosedur yang betul. Lepas itu dia masukkan dana itu ke dalam akaun dia sendiri. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang akan menjadi elemen kepada kebersalahan beliau di dalam kes ini. Now, saya tak kata dia akan bersalah lagi ya. Mahkamah akan menentukan, dan kalau sekiranya dah ada keputusan nanti, saya berminat nak mendapatkan apa orang kata kehakiman untuk melihat lebih detail sebab saya tak tengok secara detail. Tetapi apa yang disebutkan tadi dan daripada kes-kes daripada pembicaraan yang saya dengar sebelum ini, dikatakan bahawa beliau telah memohon atau meminta bendahari mengeluarkan duit sejumlah wang dalam I think beberapa stage, kemudian dia ambil, dia letak balik dalam dia ambil dan dia letak di dalam akaun peribadi sama ada ASB ataupun akaun ataupun dalam TBC. Isunya adalah dia punya defend, dia kata pertama itu adalah hutang. Maksudnya dia dah dahulukan duit dia ambil hutang. Dia tuntut hutang balik daripada Bersatu. Persoalan dia, adakah beliau berjaya membuktikan bahawa itu adalah hutang? Di mana Bersatu membayar hutang. Again saya kata prosedur. Dia perlu lakukan dengan prosedur. Secara prosedurnya, adakah itu telah memenuhi keperluan dan kehendak sebagaimana di dalam perlembagaan parti ataupun dalam akaun parti, di mana hendaklah ditandatangani oleh 3 orang, dipersetujui dengan minit mesyuarat dan sebagainya. Perkara ini yang menjadi persoalan. Dan benda ini memang boleh memerangkap beliau. Poin saya adalah anda bergaul dengan orang yang salah. Memang kalau diikutkan, adakah beliau diperangkap? Berkemungkinan besar saya rasa beliau diperangkap. Adakah beliau tidak melakukan perkara tersebut menyebabkan beliau diperangkap? Tak, bukan isu dia. Isunya adalah apabila apa orang kata peristiwa itu berlaku conveniently dalam keadaan dia sebenarnya kalau dia tak keluar daripada Bersatu tempoh hari, berkemungkinan benda ni tak akan timbul. Tetapi dia cari isu, dia cari loophole, lubang, dia nampak di sini point di mana kita boleh kenakan Syed Saddiq. Dan perbicaraan ini berlaku sewaktu dalam kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. So Syed Saddiq, tunggu je lah apa yang akan berlaku selepas ni. Menarik disebut oleh Saifuddin Nasution juga tuan-tuan berkenaan dengan data Sonic. 7 kontrak data Sonic diberi tanpa tender terbuka. 7 kontrak data Sonic diberikan tanpa tender terbuka, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Saifuddin Nasution. Dia mendedahkan maklumat itu dalam jawapan tertulis Parlimen ketika menjawab soalan Lim Guan Eng. Saifuddin mendedahkan 7 projek itu bernilai sekitar RM1 bilion
dan diberikan di antara September 2015 sehingga Ogos 2022. Menteri Dalam Negeri kita tempoh itu adalah Ahmad Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Maksudnya dalam zaman Pakatan Harapan pun Muhyiddin Yassin buat hal juga. Lim meminta Kementerian Dalam Negeri mendedahkan status kontrak yang diberikan kepada Datasonic jika kontrak itu akan ditender semula dan sama ada ahli keluarga kepimpinan tersebut sebelum ini terbabit dengan perjanjian itu atau tidak. Kesemua kontrak masih berkuat kuasa dan mengikut jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perjanjian, kata Saifuddin. Saifuddin tidak menjawab soalan Lim Guan Eng berhubung kemungkinan ada penglibatan ahli keluarga kepimpinan sebelum ini dalam perkara tersebut. DTSB adalah anak syarikat Datasonic, sebuah syarikat tersenarai di bursa saham. Jawapan Saifuddin juga tidak menyentuh berkenaan langkah kerajaan sekarang untuk memberikan DTSB lanjutan kontrak selama 3 bulan untuk membekalkan MyKad, MyTentera dan juga MyPoka dan bahan habis guna kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau kita tengok di sini adalah pecahan tersebut. Pembekalan chip pasport selama 5 tahun bernilai 350 juta dibuat pada zaman Ahmad Zahid Hamidi. Pembekalan dokumen pasport Malaysia antarabangsa Ahmad Zahid Hamidi. Pembekalan muka surat biodata polikarbon untuk kegunaan Jabatan Immigration Zahid Hamidi. Perluasan sistem e-gate warga asing Hamzah Zainuddin dan juga Hamzah Zainuddin. Ini bermakna kontrak ini hanya akan tamat pada 14 Mei. 6 daripada 7 kontrak yang diberikan secara terus ini akan tamat tahun ini. Soalan Lim muncul dalam senarai jawapan bertulis pada 29 Mac. Dia berkongsi jawapan itu di Facebook semalam. Pada 31 Mac, dalam kenyataannya kepada beberapa media menjelaskan kontrak pembayaran langsung itu pada mulanya kebanyakan menang melalui tender terbuka. Menurut DH, syarikat itu berkata selepas mendapat kontrak melalui tender terbuka, ia mencadangkan kontrak baru kepada kerajaan dengan potongan harga serta perkhidmatan dan produk lebih baik. Selain itu berkata projek yang melibatkan keselamatan seperti MyKad mendapat manfaat daripada kontrak pembayaran langsung berbanding proses tender yang panjang. Oleh itu kami terlibat melalui proses rundingan terus. So persoalan sama ada projek itu di award secara langsung itu satu hal. Tetapi sama ada perkara itu menyalahi undang-undang itu satu hal lagi. Sebab itu bila Lim Guan Eng bertanya berkenaan dengan sama ada melibatkan melibatkan ahli keluarga atau tidak, ini satu persoalan yang menarik nanti nak dibawa oleh kerajaan baru ini. Dan sama ada dia juga melibatkan Zahid Hamidi. Sama juga dia akan melibatkan Zahid Hamidi. Dan juga kalau kita tengok kat situ nama dia tadi, Hamzah Zainuddin. Data score ni saya dah tahu lama sebelum cerita yang 2023 ni. Saya dah tahu data score ni lama dah, tuan-tuan. In fact, data score ni pernah diceritakan kepada saya oleh seorang kawan saya. Sebab dia secara tidak langsung terlibat dengan projek data score ni. Dan dia bagi tahulah bagaimana benda ini masa itu yang dapat direct daripada Zahid Hamidi, company itu dapat direct daripada Zahid Hamidi, dan berapa jumlah dia, ratusan juta lah dia sebut. Dan dia antara yang sub lah. Dan benda ini yang disuruh saya dedahkan, cuma saya kata pada masa itu saya tak ada cukup bukti. Dan hanya kerana tender tu direct, hanya kerana direct tender belum boleh kita katakan itu adalah satu kesalahan jenayah. Direct tender atau direct nego ni bukanlah satu kesalahan jenayah per se. So kita kena tengok pula banyak faktor. Antaranya adakah terdapat penyelewengan, terdapat rasuah, terdapat penyalahgunaan kuasa, benda-benda macam tu. Jadi yang tu data yang saya tidak ada untuk tiba-tiba kita nak dedahkan benda yang tak sepatutnya. Yalah, benda-benda macam tu lah kan. Baik.